Soalan yang dibangkitkan, saya ingat banyak berulang daripada semalam, ialah kerana kedudukan IKS, industri kecil dan sederhana, atau perusahaan kecil dan sederhana. Saya beri angka tapi agak sepintas lalu agak mengelirukan, semalam saya pun maaf, tetapi angka yang diperolehi daripada sumber statistik dan kerajaan dan kementerian, ini jumlah perusahaan ini bukan kecil. Jadi kita ada dua pihak. Satu, membantu rakyat bawahan, penjajah. Kalaupun kita kata batal bazar Ramadan, saya bercakap dengan Menteri Besar Selangor, Negeri Sembilan, Ketua Negeri Pulau Pinang, sekurang-kurangnya pastikan ada online, ada ambil cara pukal, ada langkah-langkah ambil supaya jangan terus membebankan kelompok peniaga kecil dan penjajah. Kita setuju batal. Kadang-kadang kita bagi ini orang besar, negaraan batal, tetapi orang yang nak harap nafkah bulan Ramadan ini, kita kena carilah jalan keluar walaupun cara yang sangat terbatas. Itu cadangan, sama ada cara online ataupun cara pukal, itu kebijaksanaan majlis perbandaran masing-masing. Tetapi yang kita bicarakan tentang IKS ini, kerana dari segi ekonomi, selain dari itu, dari segi ekonomi dia hampir 40% keluaran negara kasar. Kalau kita ketepikan ini, bermakna jutaan pekerja akan terkesan atau terlibat atau terpaksa menjadi penganggur. Ramai saya tengok soalan-soalan dibangkit, bagaimana kami ini dah tidak ada kerja, ataupun diberi cuti tanpa gaji, ataupun tidak ada harapan masa depan. Saya lihat banyak soalan-soalan yang dibangkit oleh rakan-rakan. Saya hanya boleh mampu menyatakan bahawa sedaya upaya pihak berkuasa, pihak kerajaan harus pertama melihat ni cara kerangka besar. Saya tidak mahu dilihat kata kritik saja, tidak. Tetapi dalam menangani masalah dan kemelut ini, dari COVID-19 dah jadi problem krisis ekonomi yang lebih parah daripada pengalaman kita tahun 97-98. Kerana apa? Apa maksudnya? Dari baik Harvard Business Review, IMF tadi, Bank Dunia 2 hari yang lalu, Bank Negara Malaysia hari ini, semuanya menunjukkan bahawa negara kita sudah hampir menghadapi kemelesetan ekonomi. Kerana berbeza dari kegiatan lama, dia pengeluaran terbatas, produktiviti terhambat, pekerja perjalanan mereka terbatas, permintaan juga kurang kerana yang membeli dan dia terbatas. Kalau gaji tidak ada atau gaji dipotong, kemudahan-kemudahan penjajah tidak boleh bekerja, cuma dapat allowance harap RM600 umpamanya, ia tidak mungkin menjadi tenaga pembeli, itu akan terbatas, maknanya akan merencat pertumbuhan ekonomi ini. Jadi maka peranan IKS itu harus kita teliti dari sudut ini. Kita lihat umpamanya angka IKS, dia lebih dari 1 juta, 1.3 juta syarikat perusahaan di bawah kategori ini, yang berdaftar sebagai syarikat itu lebih 7.7 juta. Jadi maknanya melibatkan 10 juta orang atau pekerja. Jadi kita harus ada rangka. Ada penjelasan menteri menyatakan ada akan jawapan minggu depan. Ini sebab itu kita cadangkan kepada kerajaan. Dia mesti ada kerangka besar, jelas, dalam semua aspek disentuh, kemudian diperinci satu persatu. Dia tidak boleh umpamanya minggu ini bincang ke AKS, besok minggu depan penjajah, kemudian pejabat awam. Jadi saya syorkan supaya tindakan segera diambil. Kita lihat pengalaman umpamanya negara China, kemudian Singapura, itu langkahnya lebih segera. Ni kalau saya puji negara lain, marah pula orang. Tetapi dia ada sense of urgency untuk mengambil tindakan yang segera dan tidak hanya selesai dengan penubuhan jawatan kuasa. Now, satu perkara yang harus disentuh juga, ini kedudukan
syarikat-syarikat besar. Kalau ikut pengalaman yang lalu, ya, ada memang pertembungan dua aliran pemikiran. Nak bantu yang bawah dulu ke, nak bantu yang besar syarikat kroni dulu. Saya harap kerajaan sekarang tidak mengulangi kesilapan yang lalu, iaitu memilih untuk membantu syarikat-syarikat besar yang ada kaitan dengan keluarga atau ada kaitan dengan kepentingan kawan, kerana sementara semua dari atas sampai ke bawah menghadapi masalah, kita haruslah cuba selesaikan masalah rakyat kecil dulu, ya. Kemudian yang besar tu carilah jalan. Syarikat dia mungkin rugi, tapi dia saya peribadi punya dah ratus juta ringgit atau bilion ringgit, duduk pun dalam istana, ya. Kereta ada, private jet ada. Dia taklah susah macam orang nak cari makan, tidak ada. Jadi oleh demikian, keutamaan yang harus diberikan oleh kerajaan mestilah kepada golongan bawahan. Walaupun orang besar, konglomerat, syarikat bilioner ini, dia punya pengaruh yang lebih terhadap pemimpin. Dia boleh main golf sekali, dia boleh ajak makan sekali. Di manalah orang penjajah dan petani boleh lakukan yang sedemikian. Jadi saya harap perkara ini diberi peringatan, dan kita belum nampak sangat jelas, ya, sumbangan mereka dalam menghadapi masalah sekarang, ya. Orang hadapi masalah kekurangan beras nak makan. Saya di Port Dickson tadi, setelah ada usaha 200-300 persediaan makanan untuk petugas barisan hadapan dan yang miskin, masih mengatakan perlu. Jadi kita kena fikir pula kemungkinan membentuk soup kitchen seperti yang dilakukan beberapa tempat di bandar, kerana menampung keperluan ini, ya. Jadi saya harap ada kesungguhan, ya, daripada syarikat besar ini. Balik pada IKS ini, ya, dia ada 3 peringkat. Pertama, kita kata yang kecil, yang mikro, ya, itu yang tak lebih daripada RM300,000. Tapi pekerja itu kadang-kadang 4-5 orang, ya. Jadi pinjaman mereka tak perlu 25 juta. Mereka perlu jumlah yang lebih kecil, tapi nak pastikan kegiatan perusahaan itu berjalan terus. Kemudian yang sederhana itu dari RM300,000 sehingga sekitar 15 juta saya. Kemudian berikutnya ialah yang besar, di antara 15 hingga 50 juta ringgit. Jadi kategori ini terlalu penting bagi menjana pertumbuhan ekonomi negara. Jadi sekali lagi saya menggesa berulang kali, sehingga sudah 3 kali, supaya ada rencana pemerintah untuk menangani masalah ini. Syarikat-syarikat dan persatuan mereka telah pun kemukakan, dan saya fikir pendekatannya betul. Kita tumpukan yang paling miskin dulu, kemudian sekarang kita tumpu kepada IKS, dan tetapi tidak bolehlah tangguh. Ini dah agak menelan waktu yang lebih panjang.